Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ni aku dah bawa pasal kenyataan hadiah wang ni sangat-sangat kuajak, biadab dan juga apa setiap ucapan dia, kenyataan dia itu meludah di muka dia sendiri. Kan dia duk kata dia tu kononnya apa puak-puak dia kata dia tok guru, dia ulama. Itu bukan level-level tok guru. Level tok guru, level ulama, level ustaz, dia jaga lidah dia. Dia jaga setiap percakapan dia. Manusia macam ni nak abang pergi kat hampa, kalau seseorang tu menguntungkan dia, dia peluk geng. Dia peluk geng, dia cumolot, dia jilat habis semua apa yang dia boleh jilat. Apa dulu dia tak hentam UMNO. Kan tara mana apa yang dia tak hentam UMNO. Dan apabila dia bersama dengan UMNO, tara mana sampai teriak, menangis. Bukan main lagi, duk peluk duk peluk UMNO ni kau-kau punya. Dan apabila dia dah tak bersama dengan UMNO, apa dia tak hentam? Cuba hampa tengok apa dia tak hentam kerajaan hari ni. Dia hentam Anwar Ibrahim, dia hentam Zahid Hamidi, dia hentam pimpinan-pimpinan di dalam kerajaan hari ini. Apa dia tak kata? Bekas banduan, bekas perasuah, bekas itu, bekas ini, kluster mahkamah. Sedangkan apa yang dia kata tu kena dekat batang hidung dia balik. Dia yang bersama dengan perasuah. Dia yang bersama dengan sakau niat masak. Dia yang bersama dengan terima dana judi, duit judi. Dan aku akan buat satu video menceritakan soal duit judi yang diterima oleh Perikatan Nasional. Tapi sampai hari ini dia tak saman Anwar Ibrahim. Yang mengeluarkan kenyataan dana judi itu adalah Anwar Ibrahim. Dan Muhyiddin Yassin kata dia nak saman. Sampai hari ini dia tak saman. Dan kita tengok anak Muhyiddin Yassin sampai hari ini. Kenapa anak menantu tak balik-balik ke dalam negara kita lagi. Sampai surat merah keluar ke seluruh dunia. Siapa-siapa yang jumpa menantu Muhyiddin boleh tangkap anytime. Kerajaan mana, penguat kuasa, polis-polis mana satu dunia jumpa menantu Muhyiddin boleh tangkap. Why? Kenapa dia tak balik sampai hari ini? So, aku akan bawakan hampa bersama-sama kita dengar apa hujah Iswadi Moni sebab memang rasa sentak, rasa geram, rasa apa jenis manusia lah ni. Siapa yang bersama dengan hang bukan hang jilat lagi. Apa ni, Tun Dr. Mahathir dulu 2018, Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Apa dia tak hentam? Mengangkat pembunuh jadi Perdana Menteri. Mengangkat pembunuh sebagai pemimpin negara. Sekarang dia mengagung-agungkan. Yang dia kata pembunuh tu, dia yang mengagung-agungkan pembunuh. So, jom kita bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Jom sama-sama kita dengar. Nah, berbalik kepada Muktamar PAS yang sekarang sedang berlangsung, ucapan-ucapan Haji Hadi ni bagi saya adalah ucapan-ucapan yang memang akan ludah diri sendirilah tuan-tuan. Baik, antaranya adalah berkenaan dengan sokongan orang bukan Melayu, orang bukan Islam kepada gagal tarik sokongan bukan Islam kerana maklumat tak tepat tak sampai, tegas Hadi. Maklumat tepat tak sampai. Baik, Presiden PAS Hadi Awang percaya partinya masih gagal menarik sokongan orang bukan Islam kerana komuniti ini tidak menerima maklumat yang tepat. Beliau percaya maklumat terhad menjadi penghalang kerana tidak masalah dalam hubungan PAS dan masyarakat bukan Islam. Kita punya maklumat tak sampai kepada bukan Islam. Media sangat terbatas. Maklumat di media sosial terhad. Kita punya gerakan tak sampai ke lapangan, katanya. Hadi yakin menarik sokongan orang bukan Islam tidak mustahil dan boleh direalisasikan sekiranya tidak diganggu oleh dakwah negatif. Banyak kenyataan PAS disalah tafsir oleh media. Tegasnya dan menambah jawapan PAS terhadap serangan berdakwah tak sempat sampai kepada masyarakat. Katanya sedang mempersiapkan PAS untuk menghadapi PRU 16. Parti itu akan perbanyakkan dialog dengan masyarakat bukan Islam bagi mereka mendapat maklumat tepat. Terdahulu Hadi dalam ucapannya kepada perwakilan PAS mahu PAS mengatasi masalah gagal menarik sokongan pengundi bukan Islam, menyifatkan ia usaha penting dan berat yang mesti dilakukan. Seiring mesej pimpinan menggambarkan PAS dan Perikatan Nasional kerajaan menanti, Hadi mengingatkan perwakilan PN gagal membentuk kerajaan meskipun kerusi yang dimenangi PRU 15 meningkat dengan mendadak. Ni saya nak bagi tahu, sebenarnya kita pun tahu benda ni, tapi saya reiterate je lah, saya menguatkan saja hujah ini. Sebenarnya tak ada masalah pun orang bukan kata tak sampai je maklumat apa yang orang yang PAS cuba sampaikan kepada pengundi bukan Islam sebenarnya, terutama di Sabah dan Sarawak, terutamanya di Sarawak yang mana menolak keras PAS ini. Now, dia bukan isu tak sampai ataupun mereka terkeliru dengan maklumat tersebut. Tidak. Isunya adalah maklumat yang disampaikan itu memang bercanggah dengan apa yang difahami dan apa yang sepatutnya sebagai masyarakat Islam tu kena faham. Itu sebenarnya. Macam saya katalah,
PAS tidak membawa ajaran Islam yang sebenar. Itu saya boleh kata. PAS tidak membawa ajaran Islam yang sebenar. Sebab ajaran Islam yang sebenar tidak membawa konotasi, tidak membawa apa orang kata hujah, tidak membawa image yang sebagaimana digambarkan oleh PAS. Ini kita kena faham dahulu. Jadi orang bukan Islam ni bukannya orang bodoh. Mereka cerdik. Dan bila kita sebut bukan Islam, jangan fikirkan China dan India sahaja. Kita kena fikirkan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Mereka juga bukan Islam dan bukan Melayu. Ada juga Islam tetapi mereka bukan Melayu. Dan mereka memahami bahawa mentaliti dan cara hidup yang PAS nak terapkan, yang PAS nak bawa, cara dan kaedah yang PAS telah tonjolkan di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, bukan cara hidup yang sebenar, yang bertepatan dengan pendirian, dengan pegangan dan juga dengan budaya kehidupan mereka. Itu bukan. Mereka tahu dan nampak PAS cuba nak membawa imej Taliban, nak membawa imej ekstremisme di dalam apa orang kata, nak menekankan so-called agama itu kepada masyarakat. Walhal agama itu bukan sedemikian. Dan inilah yang menakutkan orang bukan Islam sebenarnya, orang bukan Melayu dan bukan Islam. Padahal imej Islam yang sebenar bukan pada PAS. Ini orang bukan Islam kena faham. Imej Islam itu bukan pada PAS. PAS cuma mengambil tempelan-tempelan Islam dan mengatakan Hazzadin, inilah agama. Itu bukan agama. Itu bukan Islam yang sebenar. Imej yang dibawakan itu. Nak tengok imej Islam sebenar, tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu imej Islam yang sebenar yang dibawa. Kan? Tapi diorang kata tak, itu liberal, Islam liberal. Tak ada istilah Islam liberal. Tidak ada istilah Islam liberal, Islam hadari, Islam madani, tak ada. Islam adalah Islam. Tetapi Islam PAS, tak ada istilah Islam PAS. Islam adalah Islam. PAS adalah PAS. PAS hanyalah parti. Dan tidak membawa apa-apa konotasi apa-apa sekalipun. Dan kita faham dan orang bukan Islam ni pun bukan bodoh. Orang bukan Melayu, dia nampak. Dia tengok daripada luar tapi dia nampak bagaimana hipokritnya PAS bila bercakap dan berhujah tentang Islam, membawa Islam. Dia nampak. Majoriti mereka tahu, ya, kita faham itu bukan Islam yang sebenar. Okay? Saya nak bagi contoh, tuan-tuan. Saya nak bagi contoh. Hipokritnya PAS. Baik. Sini. Dalam PH ada bekas panduan. Perasuah. Nak sucikan macam mana? PAS tanya. PAS menolak kemungkinan parti itu akan menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, kata Presidennya Abdul Hadi Awang. Abdul Hadi berkata demikian bagi mulas kenyataan Setiausaha Agong Ashraf Wajidi yang secara sinis menyifatkan PAS akan menyucikan parti-parti dalam kerajaan perpaduan dan pimpinannya sekiranya hal itu menjadi kenyataan. Kamu boleh lihat kerajaan Pakatan Harapan. Siapa dalam dia nak suci macam mana? Banduan pun ada, bekas perasuah pun ada, kluster mahkamah pun ada. Macam mana kami nak ikut? Itu saya kata. Nampak tuan-tuan, hipokritnya PAS dekat situ. Kenapa saya kata hipokrit is? Kenapa hipokrit pula? Baik, saya nak cerita macam ni. Pernahkah PAS bersama dengan Parti Keadilan Rakyat? Saya tanya soalan ini. Pernahkah PAS bersama dengan Parti Keadilan Rakyat? Jawapannya pernah. Pada masa bila? Masa Pakatan Rakyat. Pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dijatuhkan hukuman 6 tahun tak? Ya. Beliau telah diletakkan hukuman sebagai apa orang kata hukum liwat tak? Ya. Ya, betul. Tetapi pada masa itu siapa yang mengatakan bahawa liwat itu tidak boleh dikenakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sekarang ini dia boleh turn around kemudian mengatakan bekas banduan. Bekas banduan. Siapa tuan-tuan yang mengatakan bahawa peristiwa liwat itu adalah satu penipuan? Siapa tuan-tuan? Kalau bukan Hadi Awang. Tak, bukti dia apa? Dia bukan setakat cakap. Dia buat buku. Abdul Hadi Awang, Pusat Penerangan Penjelidikan PAS, dia bertajuk Kazaf, Mangsa Fitnah. Ini buku dia. Ditulis oleh siapa? Abdul Hadi Awang, Kazaf, Mangsa Fitnah. Boleh tengok sendiri. Saya tak tahu buku ni masih ada ke tidak lah. Kalau saya ingat saya dulu, kita try juga beli buku ni, saya tak tahu. Saya pernah ada kot buku ni. Kan? Saya mungkin pernah ada buku ini. Kan? Tuan-tuan boleh tengok sendiri, boleh cari. Banyak tajuk-tajuk ni. Dan muka depan dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan, tiba-tiba dia hari ini kata bekas banduan. Dia terima masalah tentang liwat itu. Cerita Kazaf ini tak balik kepada dia balik. So dalam hal ni dia nak jawab macam mana? Sebab itu saya kata, kita kena faham hipokrasi mereka. Apa saja yang mereka luahkan dan cakapkan sekarang ini adalah untuk akan meludah balik muka dia.
akan meludah balik muka dia. Kita tengok bagaimana doktrin yang dibawa oleh PAS untuk nak memastikan bahawa pengikut dia mesti taat kepada PAS. Jangan memilih untuk taat pada arahan parti, teguh Hadi. Presiden Abdul Halim mengingatkan anggota parti supaya tidak bersikap memilih dalam mentaati arahan parti. Saya juga berpesan jangan bersikap memilih untuk memberi ketaatan kepada arahan parti kerana penyakit ini boleh jadi penghalang kepada kemenangan dan menyukarkan tugas mengisi kemenangan, katanya. Baik. Arti kata, Hadi nak beritahu kena taat membuta tuli. Jangan kita taat ni memilih-milih, buta tuli je. Walaupun hari ini kita bercium dengan DAP, esok kita maki DAP kata dia begitu begini. Walau hari ini kita peluk dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, esok kita tuduh dia lewat, hari ini kita kata dia kazaf. Tidak menjadi masalah. Yang penting taat saja. Yang penting adalah taat saja. Itu yang paling penting kita kata. Yang penting jangan persoalkan. Jangan pernah persoalkan. Walaupun hari ini. Apa hari ini? Bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir, Dr. Mahathir Mohamad hadir ke Muktamar PAS yang berlangsung di Shah Alam hari ini. Ketibaan Dr. Mahathir sebelum ini adalah Presiden UMNO dan dianggap seteru ketat PAS, disambut dengan laungan takbir oleh perwakilan. Takbir, tuan-tuan. Bukan calang-calang takbir. Tetapi lebih kurang 5 tahun yang lepas, apa yang Harkah Daily, apa yang PAS cakap kepada Mahathir? Tragedi Mamali, Mahathir penipu sebenar. Macam mana? Tak sampailah satu dekad, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tak sampai, tuan-tuan. Dituduh penipu, dikata macam-macam, dikata itu, dikata ini, dikata liberal dan sebagainya. Tetapi hari ini disambut dengan takbir. Itu saya kata tadi. Jangan melawan kata Tok Guru. Jangan memilih-milih. Kalau disuruh taat, taat saja. Nak disuruh taat, taat saja. Tak perlu nak pergi ni itu, ini itu, ini itu. Jangan persoalkan. Dan hari ini PAS juga. PAS perlu berdepan gabungan penipu dan orang jahat. Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamim, berkata kepimpinan parti itu perlu berdepan dengan cabaran yang sangat berat. Katanya ini kerana mereka perlu berdepan dengan gabungan orang menipu dan orang jahat. Kita dipersembahkan dengan tata kelola yang bengkok, yang bercakap lain dan buatnya lain. Dia kata orang lain boleh, orang lain kata dia boleh. Orang kata dia koyak, hang kata kami boleh. Kami balas hang koyak, hang sekat. Dia kata. Pertama sekali kita tak pernah sekat pun. Tapi bila hang fitnah, kami saman lah. Yang hang koyak tu kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, orang menipu dan orang jahat. Tuan-tuan, dia kata. Orang menipu dan orang jahat. Siapa yang menipu? Siapa yang jahat? Kita baca tadi kenyataan yang ditulis di dalam Harakah Daily. Siapa yang menipu yang ditulis oleh Harakah Daily tadi? Tuan-tuan baru tengok kan? Harakah Daily kata dia menipu, dia jahat. Siapa yang Harakah Daily kata menipu, yang jahat itu, tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan lagi. Siapa yang Harakah Daily kata sebagai menipu? Sebagai... Tuan-tuan baca sendirilah. Tapi sekarang ni orang yang menipu dan jahat itu berada kat mana? Orang yang menipu dan jahat itu berada di mana, saya tanya. Kalau bukan berada di dalam parti mereka sendiri sekarang ini. Kan? Tu kadang-kadang saya kata benda ini akan meludah muka mereka sendiri. Saya dah cakap dia akan meludah muka mereka sendiri. Sebab itu menarik menarik. Gambar ni menarik, tuan-tuan. Perhatikan betul-betul gambar ni. Mahathir hadir kali pertama Muktamar PAS disambut dengan takbir. Bekas Perdana Menteri Mahathir hadir di Muktamar PAS yang berlangsung di Shah Alam. Ketibaan Dr. Mahathir adalah presiden dianggap sebagai seteru, disambut dengan takbir. Kehadiran pertama ke Muktamar PAS itu diumumkan oleh Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan. Dia hadir sebagai tetamu pada majlis prasmian Muktamar. Hadir sama adalah pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang pernah memecat Mahathir daripada parti itu. Mereka kemudiannya ditempatkan di pentas utama sebelum Mahathir di pentas utama bersama PAS lain. Sebelum ini Mahathir hanya tampil di pentas PAS ketika ceramah parti itu semasa kempen pilihan raya negeri Ogos lalu. Pada 26 Disember, Mahathir juga membuat kejutan hadir di Convention DAP ke-50. Malah dia duduk bersama-sama dengan DAP. Pada muktamar kali ini, Mahathir menggunakan serba hitam serta bersongkok. Sementara itu, hadis semasa ucapannya memberi penghormatan kepada Mahathir yang juga penasihat kepada 4 negeri yang ditakbir oleh Perikatan Nasional, SG14. Tuan-tuan.
Baju hitam tuan-tuan. Ni kalau biasa baju hitam ni indikasi nak berkubur. Nak berkubur. Tapi PAS ni kan, PAS ni adalah satu parti yang dikenali. Kalau siapa kawan dengan PAS, habis lah. Kan? Kalau siapa kawan dengan PAS, habis. Kita dulu kawan dengan PAS, lepas tu kita kalah, kita keluar, lepas tu kita menang. Amanah lepas dia keluar daripada PAS, dia jadi kerajaan tuan-tuan. PAS ni tak pernah lagi jadi kerajaan sebab menang federal. Tak. 2020 tu dia khianat. Ditambah pula dengan Mahathir tuan-tuan. Bersatu pecat Mahathir, Muhyiddin Yassin yang pecat Mahathir. Sekarang ni mereka sebentas. Now, soalan dia mudah. Nak percaya ke orang macam ni? Nak percaya ke orang macam ni? Ada satu gambar tu dia letak, dulu DAP kahwin dengan ni, lepas tu dia ni bersama dengan ni, lepas tu DAP bersama dengan PKR, DSP bersama dengan UMNO, DAP bersama dengan PAS, DSP bersama dengan PKR, DAP bersama dengan UMNO. Sekurang-kurangnya DAP dengan PKR tak pernah lagi berpisah tau. DAP dan juga Parti Keadilan Rakyat tak pernah lagi berpisah sebab matlamat kita sama. Mungkin kaedah dan juga cara uslub kita tu berbeza, tetapi matlamat kita untuk melihat negara yang lebih baik itu sama. Tetapi berapa banyak PAS ni bercerai? Bersama UMNO dia bercerai. Lepas tu bersama dengan Pakatan Harapan. Masa tu Pakatan Rakyat, Barisan Alternatif sebelum itu. Sebelum itu lagi bersama dengan Tengku Razali Semangat 86 bercerai. Lepas itu bersama dengan Parti Keadilan DAP bercerai. Bentuk lagi Pakatan Harapan bercerai. Masuk lagi lepas tu Kerajaan Perikatan Mufakat Nasional bercerai. Masuk lagi dalam bersama dengan kerajaan di dalam bersatu bercerai. Masa tu UMNO ada sekali kan bercerai. Sekarang ini bersama pula dengan Pejuang. Pejuang tak adalah, bersama dengan Mahathir. Jadi ini adalah golongan yang, kalau ni macam ni tuan-tuan, kalau saya ada masalah dengan tuan, mungkin saya bermasalah, mungkin tuan yang bermasalah. Tetapi kalau saya bermasalah dengan semua orang, siapa yang bermasalah? Siapa yang bermasalah sebenarnya? Kalau saya ada masalah dengan tuan, mungkin tuan bermasalah, mungkin saya bermasalah. Tapi kalau saya ada masalah dengan semua orang, siapa yang sebenarnya bermasalah? Saya ke tuan? Saya lah yang bermasalah sebab saya ada masalah dengan semua orang. Kawan dengan ni gaduh, lepas tu kawan orang ni gaduh, kawan orang ni gaduh, kawan orang ni gaduh, kawan ni gaduh. Lepas tu saya kata, semua orang ni tak betul. Semua orang ni tak betul. Dia seorang je betul. Dan hari ini kita saksikan dia bersama dengan Mahathir. Kan? Dia bersama dengan Mahathir. Dia bersama dengan Mahathir. Itu kita kena ingat tuan-tuan. Sebab itu bila PAS kata apa? Kerajaan tak bersungguh selesai masalah rakyat, Hadi. Presiden PAS Abdul Hadi mengkritik pentadbiran kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim kerana mendakwa kerajaan hari ini tidak bersungguh menyelesaikan masalah dari pihak rakyat. Hadi berkata masalah inflasi dan kenaikan harga barang yang membelenggu rakyat tidak diberi keutamaan oleh kerajaan. Masalah inflasi dan kenaikan harga barang tidak diselesaikan secara aulawiyat, keutamaan. Hari ini keutamaan makanan beras bagi negara perlu diberi penekanan, tetapi tidak diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Malah sebaliknya dilihat penekanan diberi pada perkara yang lain. Now, kita bimbang beras dikuasai oleh kartel-kartel yang mengaku sokong kerajaan. Pertama, dia tak cakap pun. Dia tak bagi tahu pun apa masalahnya. Kan dia tak bagi tahu pun sebenarnya apa isu dia. Dia kata inflasi dah mula menurun. Saya tak tahulah Hadi faham ke tidak tentang perkara ini kan. Tetapi inflasi dah mula menurun. Yes. Kan? Inflasi dah mula menurun. Jadi dalam hal tersebut, apa yang dia katakan sebagai inflasi? Saya tak tahu. Saya tak faham. Cuma dia main tembak-tembak lah. Kod-kod boleh kena, katanya. Jadi berkenaan dengan harga barang ni, kita dengar balik. Kita dengar sendirilah kenyataan Hadi Awang tentang perkara ini, tuan-tuan. Kita dengar sendiri. Tak payah kita nak sembang panjang-panjang. Hadi Awang cakap. Allah. Ini dengan sekarang ni rakyat semakin dibebani dengan kos sara hidup dan tambah lagi dengan subsidi ayam dan minyak yang akan saya dah sebut tadi seluruh dunia. Jadi bagaimana saranan untuk rakyat dan juga kerajaan sendiri? Itu kerajaan tangani. Kenaikan harga barang ni ada sebab-sebab. Sebab-sebab peniaga sendiri. Sebab-sebab yang kita kena lihat pengeluaran dia. Kalau harga ayam tu kerana kita tengok juga orang yang jual makanan ayam tu mahal. Siapa yang kuasai makanan ayam? Makanan ternakan. Siapa? Tu kita tengok berapa harga tu makanan. Yang main-mainkan harga tu siapa? Yang kadang tekannya semua. Jadi semua pihak bukan sahaja. Tak boleh salahkan kerajaannya. Tak boleh salah kerana kerajaan menangani semua melihat.
Tak boleh nak salahkan kerajaan. Tak boleh salahkan kerajaan. Tapi hari ini dia salahkan kerajaan. Kenapa? Dan kita tengok macam ni tuan-tuan. Kalau sekiranya dikatakan itu salah kerajaan, saya nak tanya, kenapa Kelantan, Terengganu, Kedah masih lagi antara negeri termiskin? Perlis okeylah, mungkin dia baru kuasai. Tetapi Kedah, Kelantan, Terengganu antara negeri termiskin di Malaysia. Mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang ramai di Malaysia. Macam saya sebut malam tadi. Ada Sabah dan Sarawak dalam list tu. Sekurang-kurangnya Sabah dan Sarawak bukan negeri termiskin di Malaysia. Sekurang-kurangnya sedemikian. Ya, mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang ramai, tetapi dia bukan negeri paling miskin di Malaysia. Tetapi Kedah, Kelantan, Terengganu bukan sekadar mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang ramai di Malaysia, tetapi dalam GDP juga negerinya adalah negeri termiskin. So dalam hal ini, boleh tak kita katakan bahawa kerajaan PAS tak bersungguh selesaikan masalah rakyat? Boleh tak kita guna balik hujah Haji Hadi ni? Bahawa kerajaan PAS tak bersungguh menyelesaikan masalah rakyat dalam isu yang melibatkan kemiskinan. Jadi tuan-tuan, bila kita sorot balik, bila kita lihat balik keadaan peristiwa ini, kita dapat nilai satu perkara, saya simpulkanlah. Bahawa PAS adalah satu parti yang kalau memerintah habis negara kita. Dan saya nampak pada PRU ke-16 akan datang, dia tak ada tim lain yang dia boleh nak bersama. Dia tak ada satu tim lain yang dia boleh nak bersama. Saya kata tadi, dia gaduh dengan semua orang. Semua orang dia nak gaduh. Dan punca kepada pergaduhan ini sebenarnya Hadi Awang je, dan juga dia punya pengampu-pengampu dia lah. Itu yang menyebabkan PAS berada dalam keadaan yang amat teruk sekarang ini. Dan kalau sekiranya PAS tidak mahu merubah perkara ini, tak nak reform, tak nak berubah, in the next PRU, PAS akan menghadapi masalah. Saya dah cakap bahawa sekarang ini PAS memang menghadapi masalah kewangan, terutama dalam nak menghadapi PRU dalam 4 tahun akan datang. And that is why, therefore, kenapa Mahathir ada kat situ. Kenapa Mahathir ada kat situ. Saya kata even Hadi sendiri pun ada masalah. Dia masalah amnesia, tuan-tuan. Amnesia, dia lupa. So, bila menyentuh contohnya hal banduan, hal liwat, Anwar show kan Hamzah baca buku Kazaf tulisan Hadi. Anwar show kan baca buku Kazaf Kenapa? Sebab nak beritahu, even dia sendiri, Hadi sendiri, yang dulunya membela Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah menggunakan hujah yang sama untuk nak lawan beliau. So ketidakkonsistenan, tak konsistennya pendirian PAS, pendirian Hadi Awang ini menyebabkan PAS berada dalam keadaan yang amat bahaya. Percayalah tuan-tuan, dan tuan-tuan sendiri akan saksikan tidak lama lagi, mungkin years to come, bagaimana PAS akan mula hilang sokongan demi sokongan. Dia dah boleh banggalah sekarang ini. Tapi saya percaya dengan cara dan kaedah yang betul, 5 tahun ke 10 tahun akan datang, PAS akan mula hilang sokongan, rakyat mula sedar dan dia mula tahu bahawa PAS ni hanyalah mereka yang menunggang dan menjual nama, menjual agama demi kuasa dan demi wang ringgit. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Kita dah dengar penjelasan daripada Iswadi Moni. Dan memang ini Iswadi Moni dia bentangkan habis, dia cerita habis dan dia buka minda supaya kita dapat berfikir. Inilah parti PAS, inilah Hadi Awang. Kenyataan yang sangat-sangat biadab yang dikeluarkan daripada mulut Hadi Awang, rupa-rupanya kenyataan tu ludah kat muka dia sendiri, turun dekat batang hidung dia sendiri, turun dekat pimpinan-pimpinan parti PAS tu. Biasalah, puak-puak ni depan-depan geng-geng dia memang betul-betul dia asuh kau-kaunya supaya puak-puak ni tak sup dekat dia. Itulah yang diajak oleh Hadi Awang. Berperangai hipokrit, perangai jadi munafik. Itulah PAS. Tapi apa yang aku nampak antara mana yang PAS ni dia memburukkan, dia kotorkan parti-parti lawan dia. Sebab tu apa yang aku nampak, Datuk Seri Anwar Ibrahim jemput parti PAS untuk bersama dengan kerajaan. Dan kalau parti PAS bersetuju untuk bersama dengan kerajaan, memang jujur aku nak cakap memang parti kerajaan terus bersih. Parti PKR bersih, parti DAP bersih, parti Amanah bersih, parti
parti UMNO bersih dan lagi 18 parti yang ada di dalam kerajaan semua bersih nak abang ambil gambar. Itu kalau PAS bersama dengan kerajaan hari ni. Sebab tu apa yang aku nampak ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, otak dia gila punya. Otak dia memang hebat lah. Memang dia nampak kalau dia dapat jemput PAS bersama dengan kerajaan, memang confirm kita semua bersih nak ambil gambar. Tapi aku rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak offer jawatan, dia tak offer duit, dia tak offer hadiah wang bakal menjadi duta khas neraka, duta khas syurga, duta itu, duta ini, dan juga dia tak janjikan duit ringgit. Sebab tu PAS dia tak terima. Kalau hampa perasan PAS ni siapa yang ada duit mesti dia akan bersama. Punca-punca perpecahan di dalam Pakatan Rakyat, DAP, PAS dan juga PKR. Punca apa? Puncanya disebabkan DAP dah tak ada duit, PKR dah tak ada duit. PAS ni dia duk selama ni parti PKR dan juga DAP yang duk support PAS, tiba-tiba dua parti ni dia tak dapat bagi duit kat PAS. Sebab itulah PAS tinggalkan Pakatan Rakyat. Samalah mula-mula dia mengharapkan UMNO boleh bagi macam-macam dekat dia. Sebab tu dah PAS bersetuju untuk bersama dengan UMNO. Tahu-tahu UMNO tak dapat bagi apa hak yang UMNO nak. Apa hak yang PAS nak. Sebab itulah PAS buat keputusan tinggalkan UMNO tapi bersama dengan Parti Bersatu. Sebab apa? Sebab Bersatu boleh bagi duit. Bayangkan 33 bulan. Apa yang PAS tak dapat? Hampa tengok kempen pilihan raya. Parti Bersatu dapat bagi duit yang banyak kepada PAS dan PAS siap boleh. Wallahi undi PAS 100 200. Wallahi undi PAS 100 200. Wallahi undi PAS dapat duit. Siapa tak mau? Hang bagilah dekat siapa-siapa pun. PAS memang kalah dengan duit. Hang bagilah, hang offer lah dekat siapa-siapa soal duit. Semua orang jilat kita. Semua orang sayang kita. Sebab money. Nanti boleh tengok bila Parti Bersatu dah tak ada duit. Punca duit PAS ni dah tak ada. Sebab tu dia bersandar kepada Tun Dr. Mahathir. Nampak? Nampak lagi. Cuba hampa flashback balik waktu PAS bersama dengan DAP dan juga PKR. Apa dia tak sayang. Sehingga kan DAP boleh pakai ayat-ayat Quran. Ni Ammar boleh kata apa. Sehingga kan DAP baca Quran. DAP Cina ini, Cina itulah. Apa semua hebat lah. Apa boleh baca Quran. UMNO langsung tak baca Quran. Sehingga tahu tu. Hari ni bila puak-puak parti lawan mereka, DAP baca tafsir ayat Quran pun membaca tafsiran. Ni yang duk maksud dia ni. Dan katakan Khawarij itu kepada parti PAS. Sebab tu dia pemeroyan, dia koyak rabak gila kan. Sebab apa? Sebab daripada DAP hantam presiden dia yang kata hadiah wang ni. Sebab itulah koyak rabak sakit hati gila-gila punya kepada DAP. Sebab kata kat parti dia, kata dekat presiden dia, Khawarij. Memang presiden dia duk mengkapirkan orang dah berapa lama. Duk mengkapirkan orang. Itulah perangai buruk. Perangai buruk. Sebab tu siapa-siapa yang bersama dengan PAS semua tak lama. Semua sat-sat je. Tak ada sampai 20 tahun, 15 tahun pun tak sampai. 10 tahun tu ada lah. Itu pun berpecah daripada semangat 46. Tengku Razali Hamzah. Lepas tu bersama dengan Pakatan Rakyat. Semua sat-sat je. Dengan UMNO berapa tahun je? 2-3 tahun je dah berpecah. Duduk bersama dengan Perikatan pula. Dan kita kena ingat, Perikatan Nasional baru lebih kurang 4 tahun je. Tak sampai 5 tahun lagi. Jadi peluang mereka ada di dalam kerajaan. Mereka sakau cukup-cukupnya. Mereka kaut cukup-cukupnya untuk apa? Untuk mereka nak menikmati pilihan raya baru ni. Mereka ingat mereka tabak duit tu mereka boleh menang. Rupanya tak menang juga. Kalau PAS ni betul-betul ikhlas di dalam perjuangan dia, rakyat pun boleh fikir. Of course, daripada dulu PAS akan menang. Tapi disebabkan PAS ni mengarut, memang pening, memang serabut. Kita tengok pun serabut. Sebab tu rakyat tak undi dia. Cuba apa tengok dekat Sabah Sarawak. PAS tak ada langsung tempat. Malah rakyat Sabah Sarawak tolak parti PAS. Sebab apa? Mereka tahu. Mereka dapat perhatikan PAS daripada jauh. Jadi sebab itulah kalau PAS ni dia tidak akan menang di dalam setiap pilihan-pilihan raya apa. Dia tak akan menang. Allah tak akan izinkan dia menang. Dan baru ni dia keluarkan macam disebabkan undi-undi bukan Islam, kita tak dapat tarik. Macam mana orang bukan Islam duk nak berminat dengan PAS? Hang duk kafir harbikan orang, kafir zimmikan orang, kafir itu, kafir ini, boleh bunuhlah apa jenis ni kita pun tak tahu. Hang duduk hantam orang bukan Islam di dalam Malaysia. Tiba-tiba hang nak depa yang undi hang. Memang tak Macam hari ni, macam semalam hang hina pemimpin nombor 1 di dalam negara kita.
hina pemimpin dan juga kerajaan hari ni, hang jangan ingat orang-orang bukan Islam tak tahu. Mereka tahu. Ucapan hang tu dah pergi sepelosok dunia ni. Of course, mereka boleh berfikir. Mereka takkan sokong hang. Yang hang parti PAS pernah dapat undi orang bukan Islam sewaktu hang bersama, waktu PAS bersama dengan DAP je. Selepas dah berpisah dengan DAP, hang tak dapat dah undi-undi bukan Islam. PAS ni nak ambil gambar dia boleh jadi kerajaan dengan jalan khianat. Dengan jalan khianat saja PAS mampu jadi kerajaan. PAS mampu ada di dalam kerajaan dengan cara khianat je. Betul-betul ikut pilihan raya, ikut saluran, dia takkan boleh jadi kerajaan. Oh, dia bukan main lagi. Dia berasa mereka ni bersih, suci dan berseri. Kepala mereka. Ni 2 kerusi digugurkan. Kerusi Kuala Terengganu dan Kemaman digugurkan disebabkan rasuah. Beli undi, tabung duit. 2 kerusi dah. Tak sampai setahun dah dapat buktikan memang berlaku rasuah di Parlimen Kuala Terengganu dan juga Parlimen Kemaman. Sekarang ni hanya on the way untuk Parlimen Marang. Sebab wallahi undi PAS dapat duit tu ada bukti yang sangat-sangat kukuh. Itu pun dia tak sedar diri. Dia berasa parti dia tu bersih sangat. Mereka tahu, mereka buat rasuah. Mereka ni memang perasuah punya parti. Makan sumber haram, makan dana haram. Dan bersama dengan penyakau-penyakau. Cuba hampa tengok macam mana dia nak maintainkan dia punya undi dengan dia letakkan fatwa-fatwa, letakkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis. Untuk dia nak bagi pengundi-pengundi dia ni taksub dekat dia. Dan supaya pengundi-pengundi ahli-ahli dia ni tak lari daripada parti PAS. Of course, dia akan ada deposit siap-siap dah untuk dia. Jadi sebab itulah mereka sanggup mengkafirkan orang, sanggup keluarkan ayat-ayat Quran yang menguntungkan dia, ayat-ayat Quran yang tak menguntungkan dia, dia letak kat parti-parti lawan dia. Sekarang ni pula, dia dok tengah asuh Tun Dr. Mahathir ni supaya taksub dekat dia. Sedangkan dia pun takkan hantar perasan. Tun Dr. Mahathir, dia dah tak ada tempat untuk nak bergantung dah. Jadi dekat mana lagi untuk Tun Dr. Mahathir ni duk nak bergantung. So of course, kalau kena kat aku, kalau aku jadi macam Tun Dr. Mahathir pun, aku akan bergantung kepada puak-puak hak kononnya Melayu-Melayu ni. Sebab Tun Dr. Mahathir ni kita nampak dia bawa agenda Melayu. Jadi dia nampak Perikatan Nasional dan PAS ni majoriti dapat undi Melayu. So sebab itulah Tun Dr. Mahathir melutut kepada PAS tapi dengan syarat. Syarat yang penting kena ikutlah apa yang dikatakan oleh Mahathir. Dulu apa dia tak hentam. Maha Fir'aun, maha itu, maha ini pun. Jahil lah, apalah. Mereka tak sedang ke? Baru-baru ni, himpunan LGBT, yang geng-geng LGBT telah sabotas himpunan wanita. Anak-anak isteri dah pakai baju membela LGBT. Takkan mereka tak sedar? Bukan main lagi dulu kata Mahathir pembunuh lah, Mahathir itu Mahathir. Hari ni duk angkat Mahathir pula. Inilah perkara parti yang paling mengarut di dalam negara kita. Dengan fitnah langsung pimpinan yang di atas tak tegak langsung. Ni yang duk kata ulama-ulama langsung tak tegak budak-budak bawah yang duk fitnah. Langsung dia tak tegak. Pernahkah Hadi Awang keluarkan kenyataan? Ni, tegak kepada orang-orang hak duduk fitnah ni. Pimpinan-pimpinan dia hak yang duduk fitnah ni. Satu habuk pun tak ada. Hang dah fitnah. Of course, kita akan ambil tindakan kepada fitnah hampa tu. Di sebalik kenyataan yang hampa keluarkan kenyataan fitnah tu. Bila dah naik mahkamah, of course, hang hak yang hang fitnah, hang kena buktikan. So, hang tak dapat buktikan. So, hang kalah fitnah. Hang kena bayar ratusan ribu, malah juta. Lepas tu, hang berasa dekat belah pihak hang betul, hang menang. Kepala hang mahkamah suruh hang bayar denda sebab hang kalah sama fitnah. Jadi itulah ajaran parti PAS, ajaran parti sesat ni, dia membenarkan fitnah. Langsung ni pimpinan tinggi langsung buat tak tahu terus sampai sekarang. Ini parti PAS ni dia langsung, dia tak ikut ajaran agama Islam yang sebenar. Tak ikut langsung. Dia memang mengarut, dah sesat, memang dah jadi mengarut gila kuasa. Depa duduk di dalam politik, parti politik, letak agama Islam di situ, segalanya tunggang agama Islam untuk nak raih undi, untuk nak raih tempat supaya dapat kuasa. Tu je yang kita nampak selama ni. Itulah yang diusahakan oleh puak-puak ni. Dengan jahat, dengan menipu, dengan fitnah, dengan munafik. Tu semua ada di dalam parti PAS. Last aku nak cakap, sesiapa tara mana pun parti PAS ni, Allah takkan izinkan parti PAS ni menang. Hampa acik tengoklah.
daripada tubuhnya parti PAS hingga hari ini, Allah takkan izinkan sesiapa yang bersama dengan PAS menang pilihan raya. Dia hanya boleh menang pilihan raya dengan cara khianat. Dengan cara khianat PAS boleh menang. Allah takkan izinkan. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Allah takkan izinkan PAS ni menang sebab dia tunggang agama. Bukannya dia berdasarkan agama, bukannya dia refer kepada agama. Tak, dia tunggang agama untuk nak raih undi. Apabila dia dapat undi, dia dapatlah kuasa. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantarkan mak, pak, antok, ang. Assalamualaikum.